Kemudian Allah kata, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah hamba aku itu mendekati aku dengan sesuatu lebih aku suka daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. Maksudnya antara sembahyang sunat zuhur dengan zuhur, Allah suka sembahyang zuhur. Antara sembahyang isya dengan qiyamul lail, Allah suka sembahyang isya. Antara sembahyang subuh dengan qiyamul lail, Allah suka sembahyang subuh. Kalau orang qiyamul lail tiba-tiba tak sembahyang subuh, tak boleh. Dia tak qiyamul lail banyak rakaat tak? Kerana benda yang paling Allah suka untuk seorang dekat dengan dia ialah dengan amalan yang dia fardukan. Mimma aftaradtuhu alaihi, amalan yang dia fardukan kepada kita. Sebab tu amalan fardu ialah benda yang paling Allah suka. Walaupun hati kita rasa besar amalan sunat, memang semua kita rasa kalau boleh buat sunat tu memang rasa besar, tapi hakikat di sisi Allah hak fardu tu besar. Hak fardu tu besar. Artinya kalau orang buat hak fardu tu elok-elok, dia dekat dengan Tuhan. Macam satu orang yang datang kepada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bila Nabi SAW cerita apa yang Allah fardu, dia tanya Nabi, 5 salawat, 5 waktu sembahyang. Dia kata pada Nabi, dia nak buat yang ni saja, wala azid wala anqus, aku tak tambah dan aku tak kurang. Nabi bagi tahu dia Allah fardu sembahyang. Dia kata boleh, aku nak sembahyang hak 5 ni ya. Tambah pun tak, kurang pun tak, aku nak buat betul-betul. Nabi kata aflaha in sadaq, dia berjaya jika dia cakap benar. Itu saya suka kata-kata Qaradawi. Dia kata aku berpendapat pada zaman ni, kalau kita boleh jumpa satu hamba Allah yang buat hak Tuhan wajib ya, sunat apa pun tak buat, dan tinggal hak Tuhan haram, mungkin kadang-kadang makruh dia buat, kita kira hebat dah. Hebat dah lah anak muda. Hak wajib semua buat, hak haram semua tak buat. Sunat-sunat kadang-kadang dia tak buat, berkata hak makruh-makruh kadang-kadang dia lenggak lah. Tapi tang haram, dosa besar dia tak buat, hak wajib dia buat, kita bagi dah. Hebat. Kalau boleh tambah lagi hak sunat dan kemudian tambah pula, tinggal pula yang makruh, lagi hebat dah. Lagi hebat. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasa hamba aku itu mendekati aku dengan nawafil, dengan amalan-amalan sunat, sehingga aku sayang kat dia. Sehingga aku sayang kat dia. Tuan-tuan tengok macam mana orang boleh jadi wali. Allah kata, dalam hadis ni Allah kata yang pertama buat dulu yang wajib. Kemudian sentiasa apabila orang tu lepas dia buat wajib, dia mendekati aku dengan benda yang sunat. Sedekah, dan setiap orang Allah Ta'ala bagi macam saya sebut dengan berbeza-beza. Ada orang semayang sunat korang tapi sedekah bagus, ada orang puasa ukut bagus, yang lain dia korang. Setiap kita tengok apa yang kita cenderung. Yang masuk semua pintu ni, kata Nabi, Abu Bakar Siddiq. Pintu sedekah pun dia, puasa pun dia, pintu sunat semua hak dia. Hak lain kita ni, ada dia ni cenderung pun, ada dia ni sedekah tak apa banyak, ada dia ni mayang tak tapi mulut bagus. Jumpa orang senyum, perkataan dia baik, perkataan dia sedekah, senyum dia pun sedekah. Ada orang senyum dia mahal, walaupun gigi pergi buat mahal, tapi senyum dia juga mahal. Orang komplain. Di Amerika banyak dentist yang hebat. Saya tengok Hamzah Yusuf kata, tapi mahal untuk senyum. Orang semua masyarakat yang pentingkan kepada urusan jual beli, duit ringgit je, pergi beli, bayar semua, tak cakap apa, ambil duit barang, belah pergi. Sebab tu kadang-kadang mungkin dalam masyarakat macam tu berfungsi balik mazhab Syafi'i, suruh kata aku jual dan aku beli, tak cakap apa langsung kan, diam. Tapi yalah, tapi mereka baiklah, thank you very much, mulut tentu bagus. Tapi sebahagian tu tak, kalau boleh cepat kan, ambil barang belah.
Dan kita akan lalui banyak benda macam tu. Orang tak pergi kedai dah sekarang, kan? Orang beli melalui internet, kan? Orang beli apa benda dalam internet. Orang mungkin tak pergi universiti nanti. Orang duduk di rumah, kemudian boleh dapat sijil. Duduk tengok dalam internet. Orang tak berurusan. Orang tak berurusan. Dulu kalau orang nak telefon orang, nak cakap dengan orang kampung ni tak boleh. Telefon ada satu, kering-kering telefon orang angkat. Ni siapa? Dia kata, saya ada tak nama Haji sekian-sekian? Ada. Rumah dia, boleh tak tolong panggil dia? Saya ni anak saudara dia nak cakap ada benda penting. Dia kata boleh. Sehari pukul 4 saya telefon balik. Ni nama apa tahu? Saya sebenarnya nama Ibrahim. Saya pun adik-beradik dengan dia. Letak satu. Ibrahim pergi habaq kat Haji tu. Haji kata, terima kasih Ibrahim, tu lah habaq. Dia main tunggu. Banyak proses. Kalau ada tu berapa orang dia terpaksa kenal untuk berhubung dengan satu orang. Sekarang tak payah. Kita WhatsApp orang, kadang-kadang nama kita pun tak ada. Kan? Kambing senyum gambar kan. Mamat Angau, kita pun tak tahu Mamat Angau. Dia bagi komen mengalahkan fuqaha yang 9. Komen dalam Facebook semua fiqh dia naik. Nama teruk. Kan? Kita tak tahu. Manusia habis interaksi antara mereka. Manusia habis interaksi antara mereka. Nabi kata tabassum, ibtisam, tabassum fi wajhi akhik sadaqah. Senyum pada wajah saudara kamu tu sedekah. Bapak, walaupun dulu orang kata menyapa. Orang balik kedai beli ikan. Beli apa tu? Bodoh, aku pergi kedai beli ikan lah. Kata, bukan bodoh. Orang menyapa supaya ada sapaan. Bukan aku nak tahu hang beli ikan apa, dan bukan aku nak tahu. Saja supaya tanda kita ni bermesra. Sedekah. Dia sedekah. Bapak, beli apa? Macam kita pun kadang-kadang kita memang ada orang yang bagus. Bila dia tanya memang dia nak ingat. Hasan al-Banna rahimahullah dikatakan antara orang yang hebat. Apabila dia tanya orang nama apa, kerja apa, dia main pula 5 tahun esok, dia kata dulu kerja army dah naik pangkat. Dia tanya dengan niat untuk tahu. Kita tanya kadang-kadang, "Bapak kerja mana?" Saya pun sama tanya mana. Kadang-kadang bukan ingat lah kan. Tapi kira ada orang yang Masya Allah dia memang tanya untuk itu. Allah kata, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, bila dia mendekati Allah dengan nawafil, benda yang Allah suka, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يُبْسِطُ بِهِ وَرِجُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَيَدَهُ الَّذِي يُبْسِطُ بِهَا وَرِجُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. Apabila aku sayang kat seorang, kata Allah, maka akulah pendengarannya yang mana dia dengar dengannya, akulah matanya yang mana dia lihat dengannya. Hadis ni geng-geng wali sekolah. Tapi penafsiran, apabila aku sayang dengan dia, kata Allah, maka akulah telinga dia yang dia dengar dengannya, akulah matanya yang dia tengok dengannya, akulah tangannya yang mana dia pukul dengannya. Batas. Dan yang dia gunakan tangan. Dan akulah kakinya yang mana dia jalan dengannya. Maksudnya apabila sampai satu level aku suka kat orang, semua yang dia buat di bawah pengendalian aku. Subhanallah. Sebab tu kadang-kadang kita pergi tanya pendapat orang soleh, walaupun dia mungkin mengaji tak tinggi. Saya ni masalah macam mana? Kita tengok dia soleh, kita tanya dia. Sebab bila dia soleh, kemungkinan hadis ni mai kat dia. Dia bagi pendapat dia tu, pendapat itu mulham. Dia mulham, maksudnya dia diilhamkan oleh Tuhan. Bila dia cakap dia ialah cakap yang mempunyai nilai pertolongan Allah kepada dia. Apabila sebab kita bawa anak kita pergi pada orang saleh, walaupun orang lain boleh buat benda, kerana adanya unsur pertolongan Allah pada dia. Sehingga tu para sahabat radhiyallahu anhu fala salah, apabila mereka perang, sebahagian yang mereka nak perang tu, Khalid panglima akan perang, kau kerja kau sebelum mula perang, angkat tangan doa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin.
Yang lain pergi perang, dia doa. Lepas tu dia baru diikuti. Sebab dia ada. Yang mana orang lain tak ada. Hatta sahabat Nabi macam Al-Bara, bila nak perang, sahabat tanya, aina kaffaika ya Bara? Aina kaffaka ya Bara? Di mana dua tanganmu wahai Bara? Dia kata, ya Allah, menangkan kaum muslimin dan beri pada aku syahid. Apabila aku sayang, kata Allah, apabila aku sayang, maka aku. Ini makna wali yang disebut di dalam hadis. Dan Allah itu wali yang melindungi kita, dan dia akan melindungi wali-walinya. Dia akan melindungi wali-walinya. Sebab itu bila Allah melindungi wali-walinya, perlindungan Allah sesuatu yang sangat ajaib. Kita tak boleh faham, melainkan orang sufi kata, man la yadhuq la yafham. Siapa yang tidak merasai, dia tak faham. Kita mungkin tengok dia tak kaya macam kita, ataupun tak ada duit macam kita, tetapi dia sedang menikmati nikmat hidup yang kita tidak menikmati itu. Kerana dia, tangannya ialah tangan, pada tangannya ialah kekuatan Allah, pada kakinya ialah kekuatan Allah yang melindunginya, pada mata dan fikirannya ialah kekuatan Allah. Dan dia tahu bahawasanya dia sangat bahagia hidup di dalam dunia dia sendiri. Dan hidup ini sesuatu yang tak sama. Kita mungkin tengok sebahagian orang, haiwan umpamanya, ada haiwan makan benda yang tertentu, kita tak, Allah duk makan sayur ni, terailah bagi makan nasi, dia tak mau, sebab itu makanan dia. Ada, Allah jadikan berbagai berbeza-beza. Allah boleh jadikan orang hidup dalam satu alam dia, yang alam wilayah, alam kewalian ini, di mana sehingga segala tindakannya mendapat support daripada Allah Azza wa Jal. Maka inilah yang dikatakan wali, di mana Allah menjadi walinya, dia adalah wali Allah Azza wa Jal. Sebab itu masa peperangan, apabila Abu Sufyan habis peperangan Uhud, sahabat naik ke bukit, kerana mula-mula sahabat Islam menang. Kemudian apabila pasukan pemanah turun daripada bukit, menyebabkan mereka dapat counter attack balik, dan mereka dapat bunuh sebahagian, dan Nabi naik ke atas bukit. Dan Abu Sufyan keluar, kata, al-harbu sijal, al-yawm bi yawm, yawmu lana wa yawmu alaina, u'lul hubal, u'lul hubal, lana uzza wa la uzza lakum. Peperangan itu silih berganti hari demi hari. Ada hari kami, ada hari kamu. Tinggilah berhala Hubal. Kami ada Uzza, kamu tidak ada Uzza. Maknanya berhala Uzza, kamu tidak ada Uzza. Sahabat-sahabat Nabi keluar jawab. Dia daripada atas bukit jawab Abu Sufyan di bawah. Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah maula kami, dan tidak ada maula bagi kamu. Allah adalah pelindung kami, tidak ada pelindung bagi kamu. Mungkin mereka menang, tapi tak ada pelindung. Pelindung daripada perasaan mereka. Bila Allah lindung satu orang, dia mungkin kadang-kadang dimensinya berbeza, matanya juga berbeza. Sebahagian orang salih, apabila dia terlanggar batu di jalan dan cedera kakinya, dia balik dengan tersenyum. Isterinya bertanya, kenapa? Dia kata, aku ditegur oleh Allah di jalan tadi. Allah menyapa aku di jalan. Kehidupannya berbeza, timbangannya juga berbeza. Sebab itu Al-Quran menyatakan, in awliya'ahu illal muttaqun. Tidaklah wali-wali Allah itu melainkan orang-orang yang bertakwa. Ala inna awliya illah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada apa yang mereka takut, dan tidaklah mereka itu berduka cita.